Okey, baik. Terima kasih. Okey. Sebenarnya soalan-soalan ni tak susah pun. Okey, tak susah pun sebenarnya. Cuma kena fikir lebih sikit. Okey. Tak apa Aisyah, tak apa. It's okay. It's okay Aisyah, tak apa. Cikgu faham. Okey. Confused. Contohnya soalan nombor 1 ya. Okey, kalau kita lihat bagi masyarakat Bajau di pantai timur Sabah, pemimpin mereka dikenali sebagai matua. So apakah peranan pemimpin ini? Kalau kita lihat okey, sama ada menjadi pelindung adat atau menyelesaikan pertikaian atau mengurus kehidupan seharian atau memastikan keharmonian kaum. Cikgu tahu ramai akan kata apa? Cikgu jawapan dia lebih kurang je cikgu. Macam sama je. Kan. Tapi sebenarnya kalau kamu lihat betul-betul sebenarnya dia adalah pelindung adat. Kerana apa? Kerana masyarakat Bajau dia terkenal dengan adat. Terkenal dengan adat. Maknanya masyarakat-masyarakat ini dia terkenal dengan adat. So dia ni pemimpin-pemimpin matua ni dia menjaga adat. Sama juga macam tua kapung, macam juga tuai rumah. Mereka ni menjadi pelindung kepada adat-adat. Okey. Jadi kalau kita lihat mengurus kehidupan seharian, pandai-pandai korang lah nak uruskan kehidupan. Takkanlah ketua je nak ambil tahu semua orang kan. Pandai-pandailah. Dan memastikan keharmonian kaum. Okey, kalau keharmonian masyarakat tu sendiri tak apa. Keharmonian kaum dia orang cuma satu kaum je. Ya, betul. Adat dia orang lah. Dia orang arif pasal adat dia orang. Okey. So kalau pertikaian juga sebenarnya adalah dia orang juga. Tetapi pertikaian itu akan dibawa ke lebih tinggi iaitu di mahkamah adat. Pertikaian akan dibawa ke mahkamah adat. Okey. So untuk menyelesaikan pertikaian akan dibawa ke mahkamah adat. Jadi di sini nombor 1 adalah pemimpin mereka dikenali sebagai matua yang menjadi pelindung adat. Kedua, bagaimanakah kuasa golongan datu di Sabah ditentukan? Okey. Ingat datu. Kalau kamu ingat datu, kamu tahu bahawa datu ni sebenarnya adalah wakil-wakil daripada sultan. Iaitu kalau di Sabah, okey, wakil daripada Sultan Brunei dan juga Sultan Sulu. Sebab Sabah kita tahu ada 2 kawasan yang dimiliki oleh Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei. So, okey, kesultanan ini kedua-duanya menghantar datu-datu. Ataupun mereka melantik datu-datu di kalangan orang tempatan untuk jadi pemimpin. So macam mana kuasa golongan datu Sabah ini ditentukan? Selagi datu tu mampu untuk menghantar yuran ataupun ufti dengan banyak, maka dia akan dilantik sebagai datu. Nampak tak? Jadi sebab itu jawapan dia adalah kemampuan menghantar ufti. Kemampuan dia untuk menghantar ufti, menghantar yuran kepada Sultan Sulu dan kepada Sultan Brunei. Jadi itulah kuasa golongan datu. Datu, ingat datu. 3. Okey, ini soalan senang. Cikgu rasa kamu tak boleh salah sebenarnya ni. Iaitu mengapa Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota sebagai pembesar Brunei? Sebenarnya dihantar untuk apa? Iaitu untuk sudah pastinya menguasai ekonomi. Menguasai ekonomi. Menguasai ekonomi di mana? Di Sarawak. Itu yang dia kenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Jadi itulah yang menyebabkan penduduk tempatan tidak berpuas hati. Itu nombor 3. Baik. Nombor 4. Okey, kalau ada soalan yang kotak-kotak ni, biasanya dia kena pilih dua jawapan. Okey, yang kotak-kotak ni ya. So bagaimanakah James Brooke mendapat kuasa pemerintahan di Sarawak? Iaitu melalui apa? Okey, ada paksaan ke? Ada paksaan ke? Ada paksaan ke? Okey, tak ada rasanya. Sebenarnya adalah rundingan dan ketenteraan. Rundingan maknanya apa? Perjanjian. Ingat tak bahawa James Brooke dia buat rundingan dengan siapa? Dengan Pangeran Muda Hashim. Kemudian buat rundingan dengan Sultan Brunei. Kemudian dia buat ketenteraan iaitu dia bawa tentera-tentera laut dia untuk bertemu dengan Sultan Brunei. Jadi dua cara bagaimana James Brooke dapat kuasa. Rundingan dan ketenteraan. Tak apa, ini refresh. Ini refresh untuk kamu semua ya. Perundangan dengan rundingan. Perundangan maknanya dia buat undang-undang. Perundangan maknanya undang-undang.
rundingan, berunding, bermesyuarat. Itu beza di Madinah. Boleh faham? Okey. Itu beza perundangan dan rundingan. Bagus. Soalan 5. Okey, Sultan Abdul Mukmin telah menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran $4,500 setahun. Kenapa Sultan Abdul Mukmin bertindak demikian? Kerana ya, betul, betul. Rundingan tu macam discussion lah ataupun meeting lah. Itu rundingan. Itu rundingan ya. Baik, so Sultan Abdul Mukmin telah serahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran $4,500. Mengapa Sultan Abdul Mukmin bertindak demikian? So kalau kita lihat untuk apa? Kalau kita lihat untuk menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Okey, menghapuskan kebangkitan orang tempatan, iaitu Sultan Abdul Mukmin, iaitu Sultan Brunei, okey, serahkan Sungai Rajang itu kepada James Brooke. Dan James Brooke bayar pada dia $4,500. Kerana apa? James Brooke berjaya menyelesaikan penentangan orang tempatan di Sungai Rajang. Sebab itu, maknanya menghapuskan kebangkitan orang tempatan. So ini mungkin ramai yang lupa. It's okay. It's okay. Okay, cikgu faham. Sebab kamu memang selalu apa tahu? Okay, barang yang lepas jangan dikenang. Ini masalah korang. Okay, barang yang lepas jangan dikenang. So next time, next time barang yang lepas perlu dikenang. Konten tak ingat, susah nak ingat. Don't worry. It's okay, kan? Bukan salah kamu ya. Kamu tak salah. Cuma biasalah kadang-kadang lupa. Cikgu pun faham, kan? Don't worry. Okay, kita belajar sama-sama. Okay, belajar dari kesilapan. Okay, nombor 6. Okay, Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur. Okay, lepas kita orang full mark cikgu. Okay, baik. Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafar. Okay, menentang kedudukan James Brooke di Sarawak. Apakah tindakan James Brooke terhadap tokoh ini? Iaitu telah dibuang ke Melaka. Mungkin ramai yang lupa. Yang ini mungkin ramai lupa, iaitu dia telah ditangkap dan dibuang ke Melaka. Okay. Dan soalan yang ketujuh. Mengapakah British meninggalkan Pulau Balambangan? Okay. Kerana Pulau Balambangan ini sebenarnya Pulau Balambangan ini sebenarnya adalah kerana serangan Lanon. Kan banyak Pulau Balambangan. Ada 2 pulau Ada 2 pulau yang British ambil. Mula-mula Pulau Balambangan dan satu lagi Labuan. Tetapi Pulau Balambangan British tinggalkan. Bila dah ambil, kemudian dia tinggalkan. Sebab apa? Pulau Balambangan banyak Lanon. Diorang tak mampu nak kalahkan Lanon, diorang belah. Kemudian mereka dapat Labuan, Pulau Labuan, dan Pulau Labuan itulah mereka jadikan dia pusat pelabuhan. Kat mana? Kat Sabah juga. Dekat Sabah juga. Kat Sabah juga ya. Baik. So kerana serangan Lanon, soalan 8. Syarat piagam diraja yang perlu dipatuhi oleh SBUB. Syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB iaitu perlulah, kalau kotak mesti ada 2 jawapan. Iaitu memelihara adat resam, ataupun menerima penasihat British, atau memelihara hak pribumi, atau memajukan ekonomi negeri. Sebenarnya yang lebih penting ialah 1 dan 2. Memelihara adat resam dan menerima penasihat British. Salah, tak apa. Adat resam adat resam tempatan. Dan menerima penasihat British. Faham? Kan cikgu faham. Baik. Kemudian 9. Mengapa Majlis Penasihat ditubuhkan pada tahun 1883 di Sabah? Majlis Penasihat ditubuhkan pada tahun 1883 di Sabah untuk apa? Kalau penasihat, maknanya apa? Apa tugas penasihat? Tugas penasihat memberi nasihat. Nasihat kepada siapa? Nasihat kepada gubernur. Maknanya terang-terang bagi tahu. Majlis penasihat untuk apa? Menasihat. Memberi nasihat kepada siapa? Kepada gubernur Sabah. Gubernur SBUB di Sabah. Yes, cikgu faham. 10. Apakah dasar dinasti Brooke bagi mengikat penglibatan pembesar tempatan dalam pentadbiran? Dasar dinasti Brooke bagi mengikat penglibatan pembesar tempatan dalam pentadbiran iaitu
Okey, apakah dasarnya? Okey, untuk maknanya apa tahu? Bagaimana dinasti Brooke okey melibatkan pembesar tempatan dalam pentadbiran? Adakah dengan jati diri? Adakah dengan amanah? Adakah dengan prihatin? Ataupun dengan kerjasama? Jawapannya, yes, amanah. Okey, iaitu mengikat penglibatan pembesar tempatan dengan amanah. Maknanya mereka berikan tugas itu dan okey pembesar tempatan perlu amanah dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Baik. Soalan 11. Mengapa ekonomi moden memerlukan modal yang besar? Okey, bila soalan 11 saja dah masuk bab yang ke-6. Masuk bab ke-6. Kamu pun dah lega. Oh, nasib baik. Okey, soalan 11 bab 6. Kalau bab 5 lagi banyak aku lupa ni. Betul? Okey. So, mengapa ekonomi moden memerlukan modal yang besar? Kerana permintaan yang tinggi, penggunaan buruh yang ramai, pengeluaran secara besar-besaran ataupun pulangan keuntungan yang lumayan. Lebih kurang aja dia punya jawapan dia. So, jawapan dia yang mana satu sebenarnya? Okey, jawapan dia adalah ya kerana pengeluaran secara besar-besaran. Okey, soalan dia, kenapa perlu modal yang besar? Nak mulakan bisnes, kenapa perlu modal yang besar? Sebab nak buat secara besar-besaran. Okey, dan buat secara besar-besaran untuk apa? Kerana memenuhi permintaan yang tinggi. Dan kenapa permintaan tinggi itu? Kerana akan memberi pulangan keuntungan yang lumayan. So, soalan dia kat sini, mesti jawapan dia dekat sini. Bukan jawapan dia sebelah sini. Boleh faham tak? Boleh faham tak cikgu punya analogi tu? Okey. Maknanya modal yang besar kerana apa? Kerana nak buat pengeluaran secara besar-besaran. Kemudian barulah dapat untung yang banyak dan memenuhi permintaan yang tinggi. So kalau soalan ini jawapan dia dekat sini, yang dekat selangkah kat sini, salahlah. Sebab dia jawapan dia tak straight. Kita nak jawapan yang terus. Jawapan dia apa? Iaitu pengeluaran secara besar-besaran. Begitu. Boleh faham? Contoh macam ni lah. Contoh paling mudah. Okey, ini selalu berlaku. Iaitu apabila kamu datang lambat ke sekolah. Cikgu kamu tanya. Okey, cikgu kamu tanya okey, Maisarah, kenapa datang lambat? Tadi ada aksiden. Okey, ada aksiden. Nampak tak? Menjawab tak soalan tu? Kenapa datang lambat? Ada aksiden. Tak menjawab. Tak menjawab. Sebenarnya dia begini. Okey, kalau soalan tu, okey, kenapa kamu datang lambat? Kamu perlu jawab apa? Saya datang lambat kerana kesesakan lalu lintas. Kesesakan lalu lintas. Kemudian baru cikgu kamu tanya, kenapa berlaku kesesakan lalu lintas? Kerana tadi ada kemalangan. Ada aksiden. Baru betul. Nampak tak akibat kemalangan? Ini kamu terus jam. Okey, terus jam. Oh, kenapa datang lambat? Ada aksiden. Nampak tak? Jadi itu yang selalu kamu jawab. Sebenarnya teknik begitu kamu tak jawab soalan. Kamu tak jawab soalan. Sebab itu kena belajar cara yang betul. Sebab kita dah biasa menjawab soalan secara melompat. Terus conclusion. Jadi kita kena pandai, kita kena belajar balik bagaimana nak menjawab soalan. Iaitu kenapa datang lambat? Saya terperangkap dalam kesesakan lintas. Okey. Kita ni mandai-mandai kebanggaan kan. Jadi itulah yang berlaku. Okey. So nombor 11 jawapan dia adalah pengeluaran secara besar-besaran. 12. Perusahaan biji timah berkembang maju kerana permintaan yang tinggi di pasaran dunia. Apakah tindakan British untuk menguasai industri biji timah tersebut? Iaitu dengan adakah menggunakan teknologi moden, luluskan konsesi tanah yang murah, gubal undang-undang baru atau menghalang penglibatan orang Melayu? Sebenarnya menggubal undang-undang baru. Okey, sebab soalan dia apa tahu? Apakah tindakan British untuk menguasai industri biji timah? Untuk menguasai maknanya perlukan undang-undang. Okey. Untuk menguasai industri biji timah kena ada undang-undang. Undang-undang di mana? Undang-undang di tanah Melayu. Banyak undang-undang yang dikenakan.
untuk menguasai industri British, industri biji timah, sorry. Okey. 13. Okey, dinasti Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing. Kenapa ya? Mengapa tindakan tersebut dilakukan oleh dinasti Brooke? Okey, kerana untuk apa? Untuk adakah mengutamakan perusahaan lada hitam, melindungi ekonomi penduduk kampung, atau mengatasi masalah kejatuhan harga, atau elakkan orang tempatan menjual tanah? Tidak. Sebenarnya lebih kepada yes, yang B, melindungi penduduk kampung. Kerana apa? Kerana biar penduduk kampung tu, okey, penduduk tempatan ataupun penduduk pedalaman ada tanah masing-masing. Jadi sebab itu dinasti Brooke tidak menggalakkan buka ladang getah oleh syarikat luar. Tak benarkan. Sebab ini tanah untuk para penduduk tempatan. Itu yang kamu pernah cakap apa tahu? Bagus juga dinasti Brooke ni sebab melindungi penduduk tempatan. Nampak tak? Itu kelebihan Brooke. Okey, 13. 14. Okey. Maklumat berikut merupakan orang luar yang masuk ke Sarawak. Apakah persamaan orang Cina dan Jawa? Okey. Kalau orang Cina dan Jawa datang ke Sarawak cuma satu sebab je. Satu sebab saja. Iaitu apa? Iaitu confirm menjadi buruh ladang. Buruh ladang. Ladang apa? Ladang lada hitam. Dan gambir. Ini di Sarawak. Sarawak tak ada bijih. Sarawak tak ada bijih. Ini kamu kena faham. Sarawak tak ada bijih timah. Kat sana Sarawak banyak tanam lada hitam. Dan jadi diorang ni menjadi buruh di ladang itu. Tak ada lombong? Ada. Tapi lombong petroleum. Tapi kurang. Sana kurang. Jawa bukan tu ke? Jawa bukan. Jawa lah. Sama lah, Jawa pun sama. Tapi di Sarawak. Jawa apa? Jawa tu orang-orang Jawa lah. Alah orang Jawa lah ngomong Jawa tu. Alah ngomong Jawa sitik-sitik wae. Sing ora-ora yo bocah iki. Kan? Bocah iki ngomong gede yo. Okey. Yes. Cikgu kan Jawa. Jawa Amerika. Kau tak tahu ke? Jawa Amerika ni. Okey. Baik. 15. Ingatkan Jawa tu barat tak? Okey. 15. Bagaimana ciri-ciri tanah yang diisytiharkan sebagai tanah simpanan Melayu di negeri-negeri Melayu? Okey, ingat tak? Kita dibincang hari tu. Okey, British kata apa tahu? British akan buat satu undang-undang iaitu tanah simpanan. Okey, tanah simpanan tanah simpanan Melayu untuk apa? Untuk jaga tanah-tanah Melayu dan berikan kepada orang-orang Melayu. Dan orang Melayu tak boleh tukar tanah itu. Sebenarnya apa muslihat dia? Iaitu tanah-tanah itu sebenarnya diberikan kepada orang Melayu. Tanah itu tak subur. Tanah yang subur British ambil untuk apa? Untuk tanam getah. Ingat tak cikgu ada mentionkan baru-baru ni kan? Itulah sebenarnya muslihat. So sebenarnya bagaimana ciri-ciri tanah yang diberikan kepada orang Melayu ni? Iaitu tanahnya tidak subur untuk tanaman dan tak sesuai untuk perladangan. Nampak tak? So itu jawapan dia. Tidak subur untuk tanaman dan tidak sesuai untuk perladangan. Okey. Soalan 16. Kenapa Lembaga Pusarajaya Wang ditubuhkan oleh British? Ingat, satu-satunya sebab kenapa Lembaga Pusarajaya Wang ditubuhkan adalah untuk keluarkan mata wang kertas. Ingat, mengeluarkan mata wang kertas. Itulah dia jawapan dia. Okey. Ingat, Lembaga Pusarajaya Wang memang tugas dia mencetak wang. Okey. 17. Faktor yang menyebabkan Jesselton berkembang dengan pesat pada akhir abad ke-19. Jesselton ialah kota Kinabalu. Dan kenapa dia berkembang? Okey, kerana ada dua sebab. Okey, iaitu yang pertama peladangan getah dan yang kedua iaitu pembinaan landasan kereta api. Daripada Jesselton ke Beaufort, okey, ada landasan kereta api dan di kiri kanannya ada ladang getah. Itu Jesselton. Baik. Soalan 18. Kewujudan masyarakat majmuk di tanah Melayu ketika zaman penjajah telah melahirkan sistem pendidikan vernakular. Apakah tujuan pendidikan sekolah vernakular Melayu? Okey. Ingat tak kita ada bincangkan, okey, iaitu sekolah vernakular ada 4. Okey, sekolah vernakular Melayu, okey, Cina,
Tamil dan juga sekolah vernacular Inggeris. Okey. So ada 4. Dan sekolah pendidikan Melayu, apakah matlamat dia? Maknanya apakah tujuan pendidikan dia? Iaitu untuk menguasai kemahiran asas kan? Iaitu membaca, menulis dan mengira. Betul tak? 3M. Kamu ada tulis dulu 3M. Okay. So membaca, menulis, mengira. Maknanya apa? Itu adalah pengetahuan asas. So jawapannya adalah ya 18 tu A, pengetahuan asas. Okay. 19. Di manakah golongan elit mendapatkan pendidikan pada ketika itu? Okay, this is typo. Seriously typo. Jawapan sebenarnya adalah MCKK. College Melayu Kuala Kangsar. So di sini tertulis College Melayu Kuala Selangor. Mohon maaf. Mohon maaf ya, bukan Kuala Selangor. Dia Kuala Kangsar. Sebab Kuala Selangor tak ada College Melayu. Kuala Selangor tak ada College Melayu. So jawapan dia memang betul yang ini. Bonus lah kan. Baik. Baik Uskor. Dan soalan yang ke-20. Hospital kerajaan pertama yang dibina pada tahun 1878 iaitu Hospital Taiping, hospital kerajaan. Ingat, hospital kerajaan pertama adalah Hospital Taiping. Bukan Tung Shin. Tung Shin tu adalah hospital persendirian. Tung Shin tu yang di KL tu kan. Itu adalah hospital persendirian. Taiping adalah hospital yang pertama, hospital kerajaan. Okey. So ramai yang telah hantar, tak apa. Okey, kita boleh tinggalkan ini sebab ramai yang tak berpuas hati. Jadi cikgu tak nak meneruskan tak puas hati kamu tu. So nanti sekarang berpanjangan pula tak puas hati nanti kan. Jadi kita akan lihat kembali soalan-soalan daripada nota yang telah cikgu berikan, dan di bahagian belakang nota tu ada latihan-latihan. So kita akan buat latihan objektif dulu di sini. Okey, iaitu berkaitan dengan kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Dan yes, campur homework lagi. Oh ya ke? Tak apa, cikgu faham. It's okay, it's okay. Cikgu tak paksa pun. Don't worry. Don't worry. Kita tak nak. Ingat kita belajar untuk bersantai sambil mendapat ilmu. Okey, belajar untuk santai sambil mendapat ilmu. Okey. Baik, untuk soalan-soalan objektif yang ini, ada dalam nota kamu yang telah cikgu berikan. Dan untuk hari ini, seperti pernah kita buat dahulu, iaitu kita akan serahkan setiap satu soalan ini kepada para pelajar untuk membaca dan menjawabnya. Dan dan soalan pertama akan dibaca oleh, soalan pertama ingat tolong dengar betul-betul. Cikgu sebut nama dan kamu kena baca. Cukup ke cikgu? Tak cukup. Memang tak cukup. Soalan tak banyak pun. So ini random je. Ini secara rawak, secara random saja. Soalan nombor 1 kita akan serahkan kepada Adam Haris. Adam Haris soalan nombor 1. Ingat Soalan nombor 2 kita akan serahkan kepada Airil Sado. Nombor 2 Airil Sado. Nombor 3. Soalan nombor 3 kita akan serahkan kepada perempuan lah. Kita bagi kepada siapa Ayu. Kita bagi pada Ayu. Nombor 3 bagi pada Ayu. Nombor 4 kita berikan kepada Dina Maira. 4 Dina Maira. 3 Ayu, 4 Dina Maira. 4 Dina Maira. Nombor 5 adalah Dorolis. Nombor 5 Dorolis. Nombor 6 iaitu Khairun Sani. Khairun Sani nombor 6. Nombor 7 kita nak berikan kepada Husna Fazil. Husna Fazil nombor 7. Nombor 8 kita serahkan kepada Ikhwan Haziq. Nombor 8 Ikhwan Haziq. Sekadar tu nanti. Ikhwan Haziq. 9 kepada Imran Yusof. 9 Imran Yusof. Ingat 9 Imran Yusof. Ingat nombor masing-masing. Cikgu tak ulang, ingat. Dan 10 kita serahkan kepada Liana. 10 Liana. Dan 11 Lutfia Zahra. 11 Lutfia Zahra. Ingat Lutfia. Dan soalan 12 kita serahkan kepada Muazzam. 12 kita Muazzam.
13 kita serahkan kepada Maira. Okey, Maira 13, Maira, ingat Maira. Kemudian soalan yang ke-14 kita serahkan kepada Nukman Adaha. 14 Nukman Adaha. Dan 15 kita berikan kepada Kristina. Okey, 15 Kristina. 15 kan? 15 Kristina kan? Betul? Okey. Dan itulah 15. Okey, 15 orang yang bacanya. Okey, so yang lain-lain kamu tengok okey bagaimana dia menjawab dan kamu tandakan yang lain-lain okey, so kita akan mulakan kembali soalan nombor 1 iaitu okey kepada siapa yang mula-mula tadi, iaitu Adam Haris, dan kamu kena on mic dan baca soalan serta berikan jawapan. Silakan. Okey, silakan Adam Haris. Okey. Ya, silakan. Cepat Dam. Kita tak ada masa ni. On-kan mic. Adam? Cikgu dengar tak ni? Adam ada Adam? Tiba-tiba lagi ke? Jangan lagi, tak payah lagi. Okey, cepat Adam. Pula. Okey, Adam Haris baru masuk. Okey. So Adam Haris baru masuk. Okey. So Adam, okey boleh baca Adam? Hello, cikgu. Ya, boleh dengar. Pemerintahan British telah memperkenalkan sistem ekonomi moden negara kita. Apakah ciri-ciri ekonomi moden? Ya. 1. Keuntungan. 2. Teknologi moden. 3. Modal yang besar. 4. Pengumpulan harta. Ya. Jawapan dia? C. Iaitu 2 dan 3, betul? Betul, Dam? Alright. Okey, bagus. Soalan nombor 1 jawapannya adalah C, 2 dan 3. Betul, iaitu teknologi moden dan juga modal yang besar. So itulah ciri-ciri ekonomi moden. Terbaik Adam. Terbaik. Okey, soalan nombor 2 kita serahkan seterusnya kepada siapa nombor 2? Airil Sado. Silakan Airil Sado. Okey. Baik. Cikgu, ada denda ke? Kalau siapa beri jawapan salah, memang ada denda. Ada denda Okey. Ya, silakan Airil. Denda online je. Alah korang ni. Silakan Airil. Okey. Di Sarawak, kegiatan melumbung emas di BAU pada tahun 1820-an telah diusahakan oleh B, orang Murut. Orang Murut. Yes. Anda yakin dengan jawapan anda? Anda yakin dengan jawapan anda? Tak yakin langsung. Tak yakin langsung. Okey. Baik, cikgu nak tanya kamu, apakah jawapan pertama kamu? Adakah memang jawapan pertama kamu mula-mula memang orang Murut? Tak, mula orang Cina. Mula-mula orang Cina, tetapi kamu tukar pada Sarawak. Okey. Baik. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, jawapan kamu memang terbaik. So jawapan orang Murut memang betul. Betul-betul salah. So jawapan sebenarnya bukan orang Murut. Jawapan sebenarnya ialah orang Cina. Yeah. So okey, nombor 2 jawapan dia ialah A. Tapi kat Sarawak. Ya, orang Cina memang orang Cina di Sarawak. Ada orang Cina di Sarawak. Dan kamu tahu tak, itu kamu punya first impression. Kamu sepatutnya guna first impression kamu. Tapi kamu tak guna. Kamu tak gunakan first impression kamu. Betul tadi. Ya, betul. Nampak kan? Inilah yang selalu berlaku pada para pelajar. Kadang-kadang bila dah jawab kan, salah ni. Padahal balik buat B. Rupa-rupanya kan, jawapan dia lah A. Alamak. Aku memang dah teka A dah. Nampak tak? Betul tu Imanina, mix Cina Sarawak. Memang ada. Memang ada. Baik. Okey.
Soalan seterusnya, soalan yang ketiga, kita serahkan kepada siapa soalan ketiga? Okey. Soalan ketiga kepada siapa? Sawadika, Okey, Ayu. Sawadika, kangkung kerap. Ya, ikan kangkung, kerapu. Ya, kerapu, ikan siakap. Silakan. Nombor 3. tiba daripada terhadap Jepang. Ia telah merupakan syarikat perhubungan untuk mengusahakan Jepang, iaitu Okey. satu Gopeng Consolidated, Dan? 2 Harrisons and Crossfield, 3 Sam Mhm. Darby Corporation, 4 Syarikat Malayantin Trading. Yes. Kalau ikut cara cikgu kan, Okey. ikut cara cikgu, kita tengok nombor 1 tu Gopeng Consolidated. Okey, apa maksud dia? Cikgu rasa apa maksud dia? Itulah consolidated lah kan. Sabar je lah aku dengan Ayu ni kan. Ish. Okey. Okey. Tahu cikgu tak tahu. Jadi tengok nombor 2. Ah. Harrison and Crossfield. Dah nampak dah fake tu padang. Jadi Okey. bukanlah dia cakap pasal Jitimah. Okey. Kita tengok nombor 3 pula. Okey. Sam Darby Corporation. Sam Okey. Darby tu hospital. Tapi dia nama corporation. Gimana tu? Takut saudara di hospital. Okey, baik. So jawapannya Ayu. Okey. Okey. Sabar. Sambung. Aku bersilat juga dengan kau ni. Cepat, Ayu, cepat. Jawapan dia kan, kalau kita tengok kan, nombor 4 tu dia team. Dah terang-terang lah jawapan dia IB. Bukan. Jawapan dia, batu sayang kau, tak boleh berkata. Jawapan dia apa? Aku sekarang. Cepat. Batu cikgu, batu sayang kau tak boleh berkata. B, batu. B cikgu. Okey, baik. Aku gigit skrin ni. Okey, baik. So jawapannya betul, iaitu B 1 dan 4. Memang betul. Penilaian Ayu memang betul. Iaitu memang Gopeng Consolidated dan juga Syarikat Malayan Tin, sebab ada tin kat sini. So BJ Timah kan? So jawapannya adalah B 1 dan 4. Thank you Ayu, I love you. Okey. Kangkung. Kangkung. Okey. Suka hati kau je. Okey dah. Bye Ayu. Okey, bye seterusnya. Okey, terima kasih banyak Ayu. Okey, nombor 3 adalah B. Okey, soalan nombor 4. Ya, silakan. Okey. Okey, soalan nombor 4 siapa? Cepat. Soalan nombor 4. Okey. Mana pula nombor 4 ni siapa? Selain daripada Ayu, selepas Ayu kalau tak silap cikgu adalah Dorolis. Dahlia ke Dorolis Okey, silakan. Soalan nombor 4. Dahlia ke Dorolis? Dahlia silakan nombor 4 cepat. Baca. Nombor 4. Ada tak? Ada ke tak ada ni? Oh ya ke? Oh, okey, Dorolis soalan nombor 4 Dorolis. Silakan Dorolis. Soalan nombor 4. Oh, Dorolis nombor 5. Pula Dorolis nombor 5. Nombor 4 siapa? Okey, kita bagi pada Azfar lah, boleh? Nombor 4 Azfar. Lufia. Belum Mana ada? Belum. Lufia belum lagi. Azfar boleh baca Azfar nombor 4. Okey, Azfar, silakan Azfar. Soalan nombor 4. Boleh? Okey. Silakan. Cepat Azfar. Ada ke tak ada Azfar ni? Di sini kita boleh cari siapa yang tak ada dalam kelas. Okey, silakan Azfar. Okey. Tanaman berikut berkaitan dengan sejenis tanaman tradisional di negeri Sarawak. Okey. Sebahagian diusahakan oleh masyarakat Melanau. Okey. Ditanam di Sungai Ikan, Mukah dan Bintul. Okey. Apakah tanaman tersebut? Ya. Ingat kata kunci dia apa tahu? Dia tanam di sungai. Maknanya di tepi sungai. Sagu. Okey, apa jawapan dia? Ya. Untunglah kau Azfar, ada orang bantu.
Kan? Liana tu bantu, tak pasal-pasal je kan. Ya, so soalan nombor 4 jawapan dia adalah A, sagu. Oh, Liana dengan Azfar ada apa-apa Oh, okey. Kan? So cuit. Cuit. Dah Cikgu kantoi kat sini. Lupa tutup mic. Lupa tutup mic. Takut. Takut saling melengkapi gitu. Kena Syarat reject. Mira. Okey. Soalan 5. Cikgu cubit kau dua-dua. Okey. Okey, soalan nombor 5. Kita berikan kepada Dorolis. Silakan Dorolis. Okey, silakan Dorolis. Gambar berikut merujuk kepada Hash and Ridley. Apakah Okey. usaha tokoh tersebut untuk menggalakkan penanaman getah? Mhm. Pemodenan kaedah torehan. So jawapannya adalah A. A, pemodenan kaedah torehan. Betul, Dorolis? Ya, betul. Alamak. Ingat, suara macam darjah 5. Nak dengar lah. Okey. Okey. Dorolis, kamu ni sebenarnya siapa nama kamu ni? Okey. Hanis Alia. Hanis Alia, ya Allah. Memang tingkatan 3 Yes. Alah. Okey, terima kasih banyak Hanis Alia. Okey. So pemodenan kaedah torehan. Betul. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak. Okey. Soalan yang ke-6 kita serahkan kepada siapa? Hairun Sani, betul? Soalan nombor 6. Betul. Ya, silakan. Graf 1 menunjukkan kadar pengeluaran biji timah di tanah Melayu oleh pemodal Eropah dan pemodal Cina. Mengapakah pengeluaran pemodal Eropah meningkat selepas tahun 1926? Ya. B. Penggunaan teknologi moden. Bagus. Ya, iaitu Eropah dia guna kapal korek. ya, ya Allah. Inilah pelajar-pelajar cikgu. Sebab apa teknologi moden? Mereka guna kapal korek. Terbaik Hairun Sani. Bagus. Okay, so inilah dia jawapan dia iaitu B. Okey, kenapa tiba-tiba Eropah punya pengeluaran biji timah makin banyak? Kerana mereka menggunakan kapal korek iaitu teknologi yang moden. Bagus. Nombor 6. Okey, Hairun Sani. Nombor 7. Silakan nombor 7. Ya. Siapa siapa pula Iki? Okey, nombor 7 siapa nombor 7? Selepas Hairun Sani iaitu Husna Fazil. Betul Husna? Husna Fazil. Okey, silakan Husna. Husna ada Husna kantoi kat sini. Cikgu saya sakit tekak. Kau tak kira lah kau sakit tekak ke apa kau baca sekarang. Lepas tu kan, lepas kau baca ni kau nak sakit apa sakitlah. Kan? Kan? Betul ke? Cikgu ada strip sales. Ada. Okey. Serius lah. Serius ke? Betul serius ni? Ya, okeylah. Kita beri kepada Hana Wahida. Okey. Hana Wahida boleh? Hana Wahida. Okey, tolong baca soalan nombor 7. Dan juga boleh terus berikan jawapan Hana Wahida. Boleh? Ya, silakan Hana Wahida. Cikgu saya guna PC. Alamak, guna PC lah pula. Mic tak boleh. Okey, mic tak ada ke? Oh, okey. Okey, kita bagi kepada mic yang ada lah. Iaitu kita bagi kepada Haras. Haras Zuhair mesti ada mic-nya. Okey, sebab dia pemuzik tahu. Dia sebenarnya adalah pemain gitar kumpulan Metallica yang asal. Alah, kenapa saya? Okey, silakan Haras. Soalan apa? Soalan nombor 7. Astagfirullahalazim. Okey, silakan Haras. Baca je. Mengapakah British membawa masuk buruh dari India dan China ke tanah Melayu pada abad ke-19? Ya. Senang je ni. Senang je ni. Iaitu apa? Cuba clue sikit. British bawa masuk buruh dari India dan China. Ingat buruh tu maknanya bekerja. Dia bukan kata bawa orang tapi bawa pekerja. So untuk apa? Untuk bekerja. Untuk bekerja. So kalau untuk bekerja maknanya akan memberi apa kepada British?
Memaksimalkan keuntungan. Itulah dia punya ni. Iaitu memaksimumkan keuntungan. Itu jawapan dia. Kan? Terima kasih banyak Haras. Bukan susah pun. Terima kasih, Okay. Guru. Alright. Thank you Haras. Alright. Soalan seterusnya, soalan yang ke-8 kita serahkan kepada Ikhwan Haziq. Betul Ikhwan? Soalan nombor 8. Betul, Cikgu. Okey, silakan Ikhwan. It's okay Hana. Okay, nombor 8. Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British pada 25 November 1913 memanfaatkan orang Melayu? D. Ya. Mengekalkan hak milik tanah. Mengekalkan hak milik tanah. Okey, so bermakna di sini memanfaatkan orang Melayu iaitu dengan cara apa? Iaitu mengekalkan hak milik tanah. Yes, betul. Nombor 8 adalah D. Terima kasih banyak Ikhwan Haziq. Satu yang cikgu perasan kenapa suara pelajar-pelajar lelaki semua macam macho-macho. Tapi suara orang perempuan kan? Ya Ikhwan. Tapi suara orang perempuan kan semua macam tu lah. Kecuali Ayu. Ayu tu Ayu tu suara dia Mana saja. ada cikgu? Cikgu, Ayu dengan saya lah cikgu. Apa Saya, cikgu? cikgu, Oh, saya. Oh, tiba-tiba je. Oh, saya. Saya, Okey. saya. Soalan. Okey. Soalan nombor 9. Silakan kepada siapa nombor 9? Silakan nombor 9. Silakan. Menunjukkan cara kemasukan buruh luar ke tanah Melayu semasa pentadbiran British. Yes. Apakah persamaan antara sistem Kargani dan dengan sistem kontrak? A. Yes. Dibawa masuk ke tanah Melayu oleh British. Okey, so sistem Kangeni dan juga sistem kontrak, iaitu kalau kita lihat persamaan dia adalah dibawa masuk ke tanah Melayu oleh British. Maknanya persamaan sistem itu memang dibawa masuk ke tanah Melayu oleh British. Sistem Kangeni adalah sistem di mana sistem supervisor iaitu membawa orang masuk, orang India, buruh India masuk ke dalam tanah Melayu. Sistem kontrak membawa buruh Cina ke dalam tanah Melayu. So itu perbezaan dia, tapi persamaan dia membawa masuk buruh ke dalam tanah Melayu. Terima kasih banyak kepada Imran Yusof. Okey, soalan ke-10 silakan kepada Lufia Zahra ke? Lufia 10. Saya 11. Oh 11. Oh Liana 10. Sorry Liana. Sorry Lufia. Ya Liana, silakan. Berikut adalah merupakan jabatan kerajaan yang ditubuhkan oleh British negara kita. 1. Jabatan Pengangkutan. 2. Jabatan Kerja Raya. 3. Jabatan Pertanian. 4. Jabatan Air. Jawapannya 2 dan 3 C. 2 dan 3 C, Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pertanian. Betul ke? Betul. Hang yakin ke? Yakin. Nampak. Kan. Aku dah tahu dah hang ni orang Kedah ni. Ni orang Kedah ni. Jabatan Kerja Raya sini, Jabatan Pertanian. So jawapan betul. Ya, Jabatan Kerja Raya dan juga Jabatan Pertanian. So orang Kedah takkan tak tahu kan. Okey. So ngagak prajingga hang ni pun haru. Okey, baik. 10 jawapan ialah C, 2 dan 3. Makin bertambah lagi ada. Okey. Thank you Lana. Gurau. Gurau ya. Okey, soalan nombor 11. Okey, kali ni Lufia. Minta maaf Lufia, hari ni kau asyik kena attack aja. Tak adalah gurau. 11. Silakan Liana. Liana pula. Cikgu ni. Okey. Apakah kesan peristiwa berikut? Nak kena baca ke tahun tu? Tak payahlah. Tak payahlah. Okey. Tak sahlah. Okey. A. Mata wang tradisional terhapus. Okey. So soalan dia, British menubuhkan lembaga Putrajaya Wang untuk apa? Iaitu untuk mencetak wang. Maka apa kesan dia? Kesan dia adalah nilai ataupun mata wang tradisional terhapus. Okey, terima kasih banyak Lufia Zahra. Lepas ni kami tak sebut lagi nama Lufia sebab dah lepas. Okey. So confirm. Okey. So 11 adalah A. Terima kasih banyak Lufia. Okey, soalan yang ke-12. Silakan
kepada siapa Muazzam ke Maisarah? Ya, cikgu. Okey, silakan Muazzam. Mengapakah pihak British memajukan sistem pengangkutan seperti berikut? Ya. Kereta api jaringan raya. C. Mengeksploitasi kekayaan ekonomi. C. Mengeksploitasi kekayaan ekonomi. Bagus. Kenapa British majukan sistem pengangkutan? Sebenarnya untuk mengeksploitasi kekayaan ekonomi. Tapi cikgu dengar suara kamu Muazzam macam slow perlahan kan. Ala-ala Korea gitu. Selalu berlakon drama Korea ke? Muazzam. Kan. Hati-hati Fariba suka tengok orang-orang Korea ni. Hati-hati Muazzam. Okey. Okey, baik. Okey. Baik. Aduh. Okey, soalan ke-13. Silakan kepada siapa? Maira ke? Maira. Okey, silakan. Berdasarkan peta berikut, mengapakah pembinaan landasan kereta api tertumpu di pantai barat? Ya. Kepadatan penduduk. Ingatkan Oh, bukan. Cikgu confused. Kamu punya sebut tu. Okey. Baik. Okey. Maira. Maira dari Sarawak ke? Ya. Maira, tadi ada masalah untuk masuk ke? 2-3 kali kamu try masuk? Ya kah? Ada kah? Tak ada, cikgu. Oh, tak ada. Okey, baik. Thank you, Maira. Okay. So jawapan dia adalah A. Iaitu kepadatan penduduk. Ya, okey. So hati-hati dengar suara Maira pun cair dibuatnya, melting gitu. Okey, baik. Okey, soalan ke-14. Okey, Nukman Adha, silakan. Nukman Adha, 14. Okey, silakan. Nukman ada Nukman? Nukman ada? Nukman ke? Ke aku yang salah? Nukman? Tidur kantoi. Nukman ada Nukman? Kantoi di sini. Nukman? Yuk. Tak tahu. Jom cari untuk rumah ya. Tengok situ. Tengok sini. Okey. Tak nampak rumah tu. Tak ada Nukman. Ni ada Nukman ni. Nukman ada Nukman. Nukman. Mana Nukman ya? Kan. Nukman. Ada. Man. Man. Tak ada. Tak ada. Kau ingat burung? Syarul, kau baca lah Syarul. Soalan 14. Baca je lah. Alah, baca pun susah. Pembinaan landasan kereta api pada tahun 19,000. 19,000? 1,900 pandai. 19,000 jadahnya. Betul. Saya tak pandai nak baca, cikgu. Okey, teruskan. Melayu saya dah. Bahasa Melayu saya tak bagus sangat dalam bahasa Melayu. Tahu. Kau memang nampak muka Jepun. Kita orang tahu. Okey, teruskan. Okey. Jepun apa, cikgu? Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api pada tahun 1900? Okey. 1900. Ya, betul. Saya tak tahu. Dia tengok saja. Okey. Baik. Soalan 14. Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api pada tahun ini yang ditunjuk kat skrin? Menghubungkan pada tahun kat skrin. Pandailah kau. Okey. Okey. Baik, teruskan. Apa kau punya merepek lah kau ni? Alah. Kau punya gelak ni. 1900 lah, 19,000 lah. Merepek je kau ni. 900. 1,900. Aduh. Sakit perut. Cepat. Okey. Tu. Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api pada tahun 1,900. Ya, apa-apa. Dengan dia serta Datino. Okey. Ya.
Okey, jawapannya apa? Kau ni kata teruk kau ni. Okey, baik. Saya bukan Luqman, saya tidak tahu jawapan dia. Okey. Luqman mungkin tahu tapi Luqman dah lari dah. Okey. Jadi kalau saya analyse tak. Okey. Okey. Rasanya jawapan dia A. Jawapannya A, membawa penumpang ke pedalaman. Bukan. Okey, bukan. Kelakar sangat. Okey. So tak boleh nak fikir. Okey, jawapan dia sebenarnya adalah D, pembukaan ladang getah. Alah, Okey. tadi jawab tadi. Tadi nak jawab tadi. Cakap ni macam mana ni? A lagi bagus. Dah agak dah korang memang macam tu kan. Memang macam tu korang. Dah. Lain kali kena ingat itu bukan 1900 dan bukan 19,000. 1900. Aduh korang ni kan. Okey. Kan. Buat sakit kepala je korang ni. Okey, soalan terakhir. Soalan 15. Tak ada air tanya. Okey. Okey, soalan 15. Okey, dan terakhir. Soalan kepada siapa kena jawab tadi? Siapa? 15 Safia ke Sarah cikgu jawab. Oh bukan. Okey. Baik. Yalah. Soalan 15 cikgu baca. Baik Aras. Okey. Mengapakah British menubuhkan MCKK ataupun College Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905. Bacanya 1905. Macam tu. Okey. Kepada anak raja dan golongan bangsawan. Okey. Cikgu salah. Okey, baik, kita tengok. Okey, MCKK sebenarnya ditubuhkan adalah untuk apa? Untuk adakah meningkatkan taraf hidup rakyat? No. Mengukuhkan kedudukan pemerintah? No. Mendapat sokongan penduduk tempatan? No. Tetapi melahirkan pentadbir Melayu dalam perkhidmatan kerajaan. So jawapannya adalah A. Yes. Nampak tak? Are you sure cikgu? Betul ke ni? Yes, confirm. I confirm. Confirm betul. Salah tu. Engkau yang salah. Saya kunci jawapan itu. Kan? Kau ingat cikgu takut? Kan? How does it do? Denda. Sudahlah korang kan. Jawapan dia bukan D ke? Jawapan dia bukan D. Bukan D. Kan? Jangan nak berdoa lah. Kan? Jangan nak berdoa. Okey. Saya keluar dulu. Okey. Baik. So itu 15. Okey. Baik. So semua telah pun menjawab. Okey. Untuk pengetahuan kamu semua. Okey.